Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 1. Bahrul Mazi jilid 1. Kita memilih untuk baca Bahrul Mazi jilid 1. Jilid yang sepatutnya kita baca mula-mula. Sebelum kita baca Bahrul Mazi ni patut kita baca dulu. Tapi dia tertinggal. Kita pilih untuk baca di masjid ini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita lebih jelas tentang kaedah Bahrul Mazi ini. Tuan-tuan buka muka surat 2. Jilid 1 muka surat 2. Macam biasa, dia start dengan hadis Nabi, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Di bawah tu dia tulis hadisun syarif. Maksud dia ialah Nabi bersabda, naddarallahu imra'an, Allah akan bagi seri kepada muka satu orang manusia, sami'a maqalati, yang dia mendengar kata-kata itu. Nabi janji, siapa yang rajin dengar hadis Nabi, Allah akan bagi muka dia ada seri, ada nur, nur Islam dan nur iman. Apabila dia dengar saja kata-kata Nabi, fawa'aha, dia ambil guna, ambil pakai pada diri dia, fa'addaha kama sami'aha, dan dia menyampaikan seperti mana yang dia dengar kepada orang lain. Allah akan bagikan jernih wajah kepada dia. Mudah-mudahan kita duk baca Bahrul Mazi ini adalah kitab hadis, hadis Imam At-Tirmizi. Mudah-mudahan Allah bagi kejernihan pada rupa dan pada hati kita, dan Allah terima kita sebagai hamba-Nya. Kata dia, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahillazi manna alaina bifadlihil amin. Ini ulama besar-besar ni tuan-tuan, dia bila tulis kitab ataupun dia nak mula bercakap, dia mesti start macam ni. Dia mesti start macam ni. Itu sebab kita kalau nak akad nikah, kita bagi khutbah nikah. Khutbah nikah juga disunatkan mula dengan puji nama Allah dan sebagainya. Kita nak mula bercakap, disunatkan mula dengan puji nama Allah. Sebab ini budaya hidup orang Islam, puji Allah Subhanahu wa taala. Dia nak mula tulis kitab ni, dia kata alhamdulillahillazi manna alaina bifadlihil amin. Maksud dia segala puji bagi Allah, Tuhan yang menganugerahkan kepada kita kelebihan yang menyeluruh. Tuhan bagi kat kita ni macam-macam kelebihan. Allah bagi dekat kita sehat. Sehat ni kelebihan tuan-tuan, berbanding dengan orang sakit. Allah bagi dekat kita ilmu. Ilmu ni kelebihan. Dengan ilmu kita boleh menimbang sesuatu benda dan kita boleh tahu baik buruk satu-satu benda. Maka dia kata segala puji bagi Allah yang menganugerahkan kepada kita dengan kelebihan yang menyeluruh. idh manna alaina bi Muhammadin afdalal khalq. Lebih-lebih lagi apabila Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling baik di kalangan makhluk yang ada. Nabi Muhammad ni makhluk paling baik, Allah bagi kat kita, suruh kita jadikan dia tu pimpinan kita. Fahadana ila dinil haq. Maka Nabi Muhammad dengan petunjuk Allah, dia tunjuk kepada kita agama yang benar. Tuan-tuan, kita duk hidup lah ni, kita duk berpandukan Quran dan hadis Nabi, kita berpandukan dinul haq, agama yang benar. Wassiratil mustaqim, dan kita berpandukan jalan yang lurus, iaitu Islam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-karimul halim. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh alladhi khussa bil khulqil azim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi alladhina fazu minhu bil hazzil jasim. Adapun kemudian daripada itu, maksud adapun kemudian daripada itu, amma ba'd. Kita dengar dalam khutbah Jumaat, orang-orang nak baca kitab, bila habis dia puji Tuhan semua, dia kata amma ba'd. Amma ba'd maksudnya adapun kemudian daripada itu. Maka lebih dahulu daripada aku masuk dalam mengarang kitab ini, dengan tawaduk aku kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya dipohon kepadanya tiadalah salah menerangkan sedikit perkataan ini kepada segala saudara. Dan tengok ayat ulama-ulama dulu. Belagak sombong tak ada langsung dalam diri mereka ni.
Ni nak hasilkan kitab ni Bahrul Mazi 22 jilid tuan-tuan. Kitab Bahrul Mazi yang kita duk baca ni 22 jilid. Dia nak tulis kitab yang jilidnya sampai 22 ni, dia kata aku merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, minta Allah tunjuk dekat aku, Allah bagi kekuatan dekat aku nak tulis kitab ni. Dia kata. Adalah kemudian daripada sudah aku mengaji kitab yang bernama Sahih At-Tirmizi, maka sudahlah jatuh dalam hatiku berahi dan suka kepadanya. Ni dia nak tulis ni, dia nak tulis Bahrul Mazi, kitab hadis At-Tirmizi ni, dia nak tulis ni, dia pergi mengaji dulu. Dia mengaji hadis-hadis At-Tirmizi ni, mengaji daripada tok guru dia dulu. Dia mengaji, dia ambil faham, dia khatam bukan sekali, beberapa kali khatam hadis ni, baru teringat balik nak tulis. Pasal apa? Dia kata pasal aku rasa tertarik dengan hadis-hadis riwayat At-Tirmizi ni. Aku rasa tertarik, dia kata, untuk nak tulis benda ni. Tertarik itu dia kata oleh kerana aturan dan kenyataannya pada segala hukum syariah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata tengok hadis-hadis Imam At-Tirmizi ni teratuk cantik, dia mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kerana beribu-ribu bab dan ahadis serta diikutnya tiap-tiap hadis keterangan imam-imam mazhab lebih daripada mazhab 4 yang ma'ruf, dia kata. Bila baca hadis Tirmizi ni dia hurai. Macam kita duk baca tu lah. Dia hurai. Apa kata Imam Syafi'i, apa kata Imam Hanafi. Kadang-kadang dia buat main mazhab yang tak popular. Seperti Ats-Tsauri. Kita biasa jumpa. Alif Lam Tha Waw Ra Ya. Ats-Tsauri. Ats-Tsauri satu mazhab. Tapi mazhab kecil. Dia kata dia boleh karang macam tu. Kitab ni dia kata merujuk kepada mazhab yang 4, ditambah lagi mazhab-mazhab lain yang tidak popular. Dia kata nak terang tentang hadis At-Tirmizi ni. Maka jangan bicara lagi pada sanad hadis itu. Bukan main lagi diperhalusnya. Dia kata kalau tengok dari segi sanad, dari segi jalan nak terima hadis, diteliti habis-habisan. Bila dia nak kata hadis ni hadis sahih, dia cek habis dah. Dia cek habis dah. Siapa yang periwayat hadis ni matan dia macam mana, cek habis dah. Dah pasti dah memang hadis, baru dia letak hadis ini hadis sahih, dia kata. Tuan-tuan, ulama dulu buat kerja keras, siang malam buat kerja ni, nak himpun hadis-hadis ni, nak bagi mai kat kita. Kita hanya disuruh baca aja hadis-hadis ni dan ambil faham apa maksud dia. Dan lain daripadanya, daripada beberapa ilmu dalam kitab At-Tirmizi ni, dia kata bukan hadis sahaja, bahkan ilmu tafsir. Hak kita baca di masjid ni dah khatam hari tu ni, tafsir. Kelebihan surah Yasin, kelebihan suratul Kahfi, kelebihan ayat kursi dan sebagainya, itu cerita tentang tafsir. Dan dalam kitab ni juga ada cerita tentang fiqh. Kita duk baca apa kata mazhab Syafi'i dalam soal kucub Hajarul Aswad misalnya, itu cerita tentang fiqh. Satu kitab yang merangkumi macam-macam bidang. Ni yang kata kitab Bahrul Mazi, hadis At-Tirmizi ni. Dia kata kepada aku, tiap-tiap kali aku mengaji dan aku menghadap guru aku, hadrah sahibul fadilah maulana murabbi arwahana al-ustaz al-akbar al-syeikh Muhammad Ibrahim As-Samaluti min hayati kibaril ulama al-Azhar Syarif. Guru hadis yang masyhur yang mengajak berpuluh-puluh tahun di Jami' Sayyidina Husain, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, di kota Qahirah Mesir, dekat Al-Azhar Syarif. Dia kata itu dia ni, dia kata dia mengaji ni, dia mengaji kitab hadis kita duk baca ni, dia mengaji daripada tok guru dia. Tuan-tuan tengok, dia nak sebut nama tok guru dia tu, dia karang berapa punya panjang, menunjuk kata dia hormat sungguh tok guru dia. Maka tidak heran ilmu yang ada dekat Syekh Idris Al-Marbawi yang tulis kitab kita duk baca ni, ilmu macam laut. Dia menghargai guru dia yang ajak dia ni, dia menghargai, dia sebut itu guru aku hadratu sahibul fadilah. Sahibul fadilah maksudnya tuan punya kelebihan. Kan tuan-tuan dengar selalu kita mempersilakan sahibul fadilah, ustaz sekian-sekian. Sahibul fadilah tu bahasa Arab, maksudnya orang yang mempunyai kelebihan.
Guru dia kata sahibul fadilah, orang yang mempunyai kelebihan. Maulana, dia tuan kepada kami semua. Dia kata murabbi, dia juga orang yang mendidik kami. Murabbi arwahana, dia mendidik roh-roh kami. Al-Ustazul Akbar, dia ustaz yang cukup besar, guru yang cukup besar. Dia kata Al-Syeikh Muhammad Ibrahim As-Samaluti, itu nama tok guru dia, tok guru Syekh Idris Al-Marbawi. Kita tak ada budaya tu dalam masyarakat kita, budaya hormat guru tak ada. Mengaji sekolah rendah, masuk sekolah menengah, tak kenal dah cikgu sekolah rendah, tak kenal dah. Dah, kita tengoklah masyarakat kita lah ni, anak-anak kita lebih-lebih lagi. Hari ni anak murid dengan guru jumpa di supermarket, cikgu duduk berdiri depan dia nak bayar dekat cashier supermarket tu, cikgu duduk berdiri belakang dia, tak tegur. Dia tak tegur. Kalau dia mengaji pandai, boleh mengaji sampai masuk universiti, keluar gaji belah-belah ribu, dia tak pernah sebut kata guru dia berjasa mendidik dia, dia tak pernah sebut, dia kata dia pandai. Ini budaya ada dalam masyarakat kita. Tuan-tuan tengok budaya yang ada dalam masyarakat ulama-ulama dulu. Guru dia ingat. Maka tidak heran ilmu mereka ni ilmu yang penuh keberkatan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dia kata guru dia ni seorang guru hadis yang masyhur. Guru dia ni muhaddis, seorang bukan sahaja mengajar hadis, bahkan dia ahli di dalam ilmu hadis. Tuan-tuan, yang kata Syekh Mut'i, orang duk sebut orang yang mengaji di Mesir, balik mai dia kenal, kalau hak lapis lama-lama dululah, dia kenal Syekh Mut'i ni. Syekh Mut'i ni di Mesir ni, dia ulama hadis, dia muhaddis. Kalau dia nak baca satu hadis, dia sebut ni, dia sebut rawi hadis ni, kalau ada berapa orang, 7 orang, 10 orang, dia sebut nama seorang-seorang ni, dia ingat, dia tak baca buku ni, dia ingat hadis ni siapa yang riwayat. Kalau 7 orang nama dia sebut, dan tiap-tiap nama yang dia sebut tu dia tahu depa ni siapa, depa ni beranak bila, depa ni orang macam mana, dia tahu satu-satu. Kalau 7 orang dia tahu, baru dia baca hadis, dan dia ingat sampai ribu-ribu hadis. Tuan-tuan, ni yang kata ulama besar. Syekh Mut'i ni dia nak sebut nama-nama perawi hadis ni, dia sebut nama tu, nak sebut nama tu air mata duk keluar ni. Dia duk sebut nama tu air mata dia keluar. Pasal apa? Pasal dia sebut nama depa ni, dia kenal depa ni, kenal dari segi ilmu, dia kenal depa ni, air mata keluar. Dia menghargai ilmu orang-orang ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan dia ni mengajar berpuluh-puluh tahun di Masjid Jami' Sayyidina Husain di Qahirah. Berpuluh tahun dia mengajar di masjid tu. Begitu. Dia kata, maka sudahlah aku berasa minum madu. Dia kata, ni Syekh Idris Al-Marbawi ni, bila dia duk belajar hadis-hadis Tirmizi, kita duk baca dalam Baharul Mazi ni, bila dia duk belajar ni, dia rasa lazat macam madu. Dia kata, hadis-hadis ni bawa kemanisan kepada diri dia, bawa kemanisan dalam hidup dia, dan sekaligus menjadi manis iman dia. Dia dengar hadis Nabi ni, bila dia dengar tu, dia rasa selesa, dia rasa sedap, dia rasa sejahtera, dia rasa manis ilmu hadis yang dia duk belajar ni. Ini Syekh Idris Al-Marbawi, tuan-tuan, dia belajar macam tu. Dia kata, maka sudahlah aku rasa macam minum madu. Dia kata, bila belajar hadis Tirmizi ni, maka dengan kerana itu bersungguh-sungguh aku tiap-tiap pagi pergi menerima padanya dengan ketiadaan lupa. Tiap-tiap pagi dia mempunyai komitmen yang cukup tinggi. Tiap-tiap pagi pergi mengaji dekat tok guru dia, tak mungkin sehari pun. Duk tunggu aja, duk tunggu cerah esok aja nak pergi mengaji, duk tunggu cerah esok nak pergi mengaji. Tiap-tiap pagi dia kata, aku pergi mengaji hadis Tirmizi daripada tok guru aku ni. Iaitu kemudian daripada khatam mengaji Sahih Muslim kepadanya dengan beberapa banyak ulama yang mendapat syahadah tinggi dan rendah, dan berapa ratus murid Al-Azhar. Sebelum dia belajar Sahih Tirmizi ni, dia dah belajar dah kitab Sahih Muslim daripada tok guru tu juga, belajar sampai khatam dah. Lepas tu belajar Sahih Tirmizi pula, dia belajar satu-satu hadis ni, dia cukup faham tentang ilmu hadis. Ini Syekh Idris Al-Marbawi. Orang Malaysia, tuan-tuan, orang Malaysia ni baru boleh kita kata Malaysia boleh. Ni baru boleh kata Malaysia boleh macam ni.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian manakala aku pulang ke rumah, maka tiadalah lagi berpaling, melainkan aku jalankan batang kalam aku di pipi sahifah-sahifah sebagaimana yang aku ingat dan aku faham daripadanya. Dia kata bila aku pergi mengaji, aku balik ni, aku catat balik apa yang aku mengaji tadi, aku tulis di atas kertas banyak-banyak. Dia kata ini cara nak ingat. Kita main mengaji, kita ada kitab satu cara nak bagi kuat ingat apa yang kita mengaji. Kita main mengaji, kita ada buku sikit duk catat apa-apa yang penting, ini kata cara nak kuat ingat. Kita main mengaji bawa kaset rakam, ini cara nak kuat ingat. Kalau apa pun tak ada, main duk dengar saja, bukan tak ingat tapi cepat lupa. Jadi macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata berikut dengan sedikit-sedikit perkataan Imam Asy-Syafi'i di dalam Al-Um, dan perkataan Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, dan perkataan Al-Qistallani dan Ibnul Arabi dan lain-lainnya. Bila aku duk karang balik ni kitab ni, dia kata aku ambil sikit daripada Imam Syafi'i, aku ambil sikit daripada kitab Imam Nawawi, aku ambil sikit daripada Qistallani, aku ambil sikit daripada Ibnu Arabi. Tu hak kita duk baca tu, kita jumpa kadang-kadang dan berkata Ibnu Arabi dan berkata Asy-Syafi'i. Dan ini atas inisiatif, atas daya usaha Syekh Idris Al-Marbawi. Dia perkejap lagi nak bagi kat kita ilmu ni, dia nak bagi kat kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan ialah semata-mata ikhlas hati aku bagi wajah Allah kerana mensiarkan hadis Nabi SAW. Aku buat ni, dia kata tak ada tujuan lain melainkan semata-mata kerana nak cari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Yang tu aja, dia kata. Tuan-tuan tahu, dia bukan dapat royalty ni. Sekupang pun dia tak dapat. Kitab hak orang duk ulang cetak sampai kembang tulisan ni, dia tak dapat royalty sekupang pun. Dia harap Allah aja bayang kat dia royalty. Saya dah cerita dah dulu. Dia buat satu lagi kamus Arab Melayu. Kamus Al-Marbawi dia panggil. Dia buat kamus Al-Marbawi. Sampai hari ni tak ada satu orang yang pandai bahasa Arab boleh buat kamus lebih baik daripada kamus Al-Marbawi ni. Tak ada seorang pun yang boleh buat lebih baik pada tu. Ada satu syarikat pergi jumpa dia masa dia duduk di Mesir dulu, sebelum dia balik mai ke Malaysia. Satu syarikat pergi jumpa dia di Mesir, minta izin mereka nak modernize kitab Kamus Al-Marbawi ni, sebab dia bahasa dia macam bahasa Baharul Mazi ni lah, bahasa lama sikit. Mereka minta nak modernkan sikit bahasa Melayu yang ada di dalam Kamus Al-Marbawi ni. Mereka pergi jumpa dia, mereka minta izin. Mereka nak modify, nak modernize bahasa tu. Dia hambat mereka balik lah tu juga. Dia kata kalau mu pandai, dia kata mu balik buat kamus sendiri. Dia kata jangan duk pindah dia buat. Ini ulama dulu tuan-tuan. Dia buat bukan kerana nak cari keuntungan atas dunia. Tiba-tiba mai satu orang nak pergi nak modernize kitab dia dan sebagainya. Tak kasat lagi hampa pindah-pindah pergi lari maksud daripada maksud yang dia nak bubuh sebenarnya. Dia tak mahu macam tu. Kalau mu pandai, dia kata mu pergi buat sendiri. Ini yang kata Syekh Idris Al-Marbawi. Dia kata dan meninggikan kalimatullahi hiyal ulia. Dia kata aku buat kitab ni kerana semata-mata niat aku nak supaya kalimah Allah ni tinggi di atas muka bumi Allah. Kerana tu dia kata. Yakni dia kata kepada segala saudaraku yang tidak tahu bahasa Arab, dia kata kitab ni semua dalam bahasa Arab. Dia pergi belajar dekat guru Arab, mengaji dalam bahasa Arab, dia balik mai dia alih dalam bahasa Melayu. Ni hak kita duk baca lah ni, dia alih mai ke bahasa Melayu. Dia tulis dalam bahasa Melayu. Dia kata tujuan dia satu aja, supaya orang hak tak faham Arab boleh baca khazanah ilmu Islam ni. Baca dan supaya dengan itu kalimah Allah tinggi di atas muka bumi. Tu pun tak baca. Tak baca. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan dipohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya manfaatkan bagi umum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata dia minta dekat Tuhan, mudah-mudahan kitab yang dia tulis ni dapat diambil manfaat oleh semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diharapkan jadi pertaruhan, yang jadi pahala di sisi Allah di hari akhirat. Mudah-mudahan dia hak tulis pun dapat pahala di sisi Allah, dan mudah-mudahan orang yang baca pun dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, dan kiranya tiadalah ia hujjah ke atasku di sana, dan mudah-mudahan dengan aku tulis kitab-kitab macam ni di hari akhirat esok Tuhan tak salahkan aku. Ada ilmu tapi tak sebar dekat orang. Mudah-mudahan aku tak dipersalahkan.
Takut tuan-tuan, kita tahu satu dua benda, sepatah dua. Dalam agama dia kata balighu anni walau ayat. Nabi kata sampaikan daripada aku walaupun sepotong ayat. Dengar daripada Nabi sepotong ayat pun kena habaq kat orang lain. Ni Allahu Akbar. Banyak ayat dah ada kat kita, kita tak cerita kat siapa, tak habaq kat orang, habang kita seorang aja. Di sana esok kita akan dipersoal oleh Allah. Kamu dah ada banyak ilmu, apa yang kamu bagi dekat orang lain? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata maka dengan kenyataan yang di atas tadi dan lagi akan datang ini, maka aku namailah kitab aku ini dengan nama Bahrul Madi. Dia kata. Itu dia. Ni berdasarkan cerita-cerita tadi, sebab-sebab yang menyebabkan dia tulis kitab dan sebagainya, dia kata maka dia punya duk fikir apakah nama yang paling sesuai nak buah dekat kitab ni. Dia kata dia nampak Bahrul Madi itu paling sesuai. Bahru makna dia lautan. Al-Madhi makna dia madu, honey, madu. Kitab ni dia buah nama Bahrul Madhi, maksudnya lautan madu. Pasal apa? Pasal dia bila mengaji dia rasa manis aja ilmu ni, rasa manis macam madu, maka dia namakan kitab dia Lautan Madu. Kena tahu lah yang tu. Tak ada orang duk tanya, kata orang duk mengaji Bahrul Madhi, kata Bahrul Madhi ni apa makna dia? Dia kira Arab lah. Hidup abad korang dulu tu karun lah. Dia kira Arab lah. Dan tahulah ada apa makna Bahrul Madhi tu. Dia ni kira duduk main kira-kira tu nak mahu orang. Hari kita tahu Bahrul Madhi, Bahru lautan, Al-Madhi madu. Begitu. Dan dia kata Bahrul Madhi li syarhi mukhtasar sahih At-Tirmidzi. Fa as'alullah al-karim ay yu'inani ala takmil hadzal kitab wa an yuwaffiqani ila tariqis shawab wa huwa hasbi wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tu dia nak start kita. Dia kata fa as'alullahal karim, aku minta kepada Allah Tuhan yang maha mulia, an yu'inani ala takmil hadzal kitab, agar Allah tolong aku, dia kata, untuk aku sempurnakan penulisan kitab ini. Wa an yuwaffiqani ila tariqis shawab, dan mudah-mudahan Allah taufik, Allah tunjukkan kepada aku jalan yang membawa kebaikan. Wa huwa hasbi wa ni'mal wakil, dan dialah Tuhan yang cukup segala nikmat yang dia bagi dekat kita semua. Cukup Tuhan bagi kat kita. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.